Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tidak takut, tidak tidur, dan tidak berpihak. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, antara banyak-banyak situasi demi situasi yang mengejutkan peminat-peminat politik Malaysia, mengejutkan netizen, mengejutkan rakyat Malaysia, antaranya kekalahan Rafizi, antaranya berita tentang kemungkinan KJ masuk kabinet kerajaan, dan tiba-tiba pula ada peletakan jawatan mengejutkan berlaku. Peletakan jawatan Zafrul di dalam UMNO mengejutkan, dan ditambah pula dengan kejutan besar beliau berhasrat untuk menyertai PKR. Tapi bagaimana pula dengan jawatan Tengku Zafrul dahulu, di mana beliau telah menjadi menteri di bawah 3 Perdana Menteri yang berbeza, yaitu Muhyiddin, Ismail Sabri, dan yang terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi maksudnya Tengku Zafrul ini adalah seorang yang saya boleh katakan elit, seorang pemimpin yang disegani dan mempunyai kepakaran. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Perikatan Nasional mempunyai hasrat untuk menarik Tengku Zafrul sekali dengan Rafizi dan Nik Nazmi yang telah meletak jawatan di dalam platform kementerian masing-masing, yaitu Rafizi dan Nik Nazmi. Jadi saudara-saudara, kita nak tahulah PN sebenarnya ada hasrat atau tidak. Dalam satu perkongsian daripada Sinar Harian bertarik 1 Jun, PN, Perikatan Nasional tiada hasrat pancing Tengku Zafrul, Rafizi, dan Nik Nazmi. PN tidak berhasrat untuk menarik 3 tokoh kerajaan, Datuk Seri Rafizi Ramli, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan Nik Nazmi untuk menyertai gabungan itu. Ketua Whip Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, tiada sebarang pendekatan dibuat secara rasmi terhadap mana-mana pihak berhubung perkara itu. Kami tak pernah ajak atau bincang dengan mereka untuk masuk PN. Kalau mereka sendiri rasa mahu bersama dalam perjuangan yang kami bawa, itu terpulang. Tapi setakat ini kami tidak berniat untuk tarik sesiapapun. Jadi adakah dengan itu? Bagaimana pula dengan Khairi Jamaluddin? Adakah PN tidak tertarik dengan KJ? Nah, mungkinkah Zafrul, Rafizi, Nik Nazmi, dan KJ boleh menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional sebelum PRU 16? Kita pun tidak tahu. Dalam politik apa saja boleh berlaku. Tapi saudara-saudara, menurut Anda, keempat-empat ahli politik yang saya sebut sebentar tadi, Anda rasa apa yang mereka patut lakukan? Silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, sudah pasti di dalam politik Malaysia yang semakin panas hari demi hari, semakin moden dan semakin banyak perubahan. Di samping pilihan raya umum ke-16 yang menjadi medan terdekat bagi pemilihan semula, pengundian semula, dan rakyat diberikan semula mandat untuk memilih. Dan kita dapat lihat ada perpecahan berlaku, kita dapat lihat ada yang letak jawatan, ada yang dilantik, macam-macam lah. Jadi antara yang penting di dalam negara kita yang tercipta ini adalah perpaduan. Saudara-saudara, Agong ingatkan pemimpin tentang perpecahan kem dalam parti. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, hari ini bertita
tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat Baginda sempena sambutan hari keputraannya selain melihat rakyat Malaysia bersatu padu. Artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Jun. Agong ingatkan pemimpin tentang perpecahan kem dalam parti. Pada masa sama, Baginda mengingatkan bahawa ada bahaya yang sedang melanda negara, iaitu perbalahan dan perpecahan dalam kalangan rakyat. Justeru Sultan Ibrahim memberi peringatan kepada para pemimpin agar mengambil langkah yang berhati-hati, termasuk melibatkan hal ehwal dalaman parti masing-masing. Nah, saudara-saudara, pada pendapat pribadi saya, bagi saya, titah yang di Pertuan Agong pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak bermain politik atas isu sensitif yang akan menimbulkan perbalahan dalam masyarakat dan menggugat kestabilan negara. Begitu juga apabila wujud lagi banyak parti politik atau kem dalam parti, maka rakyat akan berpecah belah dan makin benci-membenci. Gunalah akal sebelum buat sebarang keputusan. Tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat saya selain daripada rakyat yang bersatu padu, titah Baginda di Kuala Lumpur sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi. Saudara-saudara yang saya hormati, saya sebagai rakyat Malaysia amat menerima dan amat menyokong titah yang di Pertuan Agong. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tidak berpihak, tidak takut, dan tidak tidur. Oke, geng. Saudara-saudara, akhirnya satu lagi kejutan daripada Atok. Satu lagi kejutan daripada Tun Dr. Mahathir. Ini pasti membuat penyokong-penyokong Anwar pening kepala. Ataupun ini boleh membuatkan serangan terhadap Tun Mahathir. Saudara-saudara, ini satu perkara yang sensitif kerana melibatkan pengampunan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengampunan Anwar salah, pengampunan Anwar sah dari segi undang-undang. Mantan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali telah menafikan tomahan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bahawa pengampunan yang diberikan kepada Anwar adalah satu kekhilafan. Walaupun pada masa itu saya diarahkan bercuti garden leave, saya telah pun mengemukakan pandangan saya selaku peguam negara kepada lembaga pengampunan berhubung dengan pengampunan tersebut. Saya juga telah menurunkan kuasa delegat kepada Peguam Cara 2 untuk mewakili saya, yaitu Datin Paduka Zawiyah Bilot Khan, untuk menghadiri mesyuarat pengampunan tersebut. Saudara-saudara, kalau apa yang dinyatakan Mahathir melalui artikel daripada Harapan Daily ini, apa yang dikatakan Mahathir ataupun dakwaan Mahathir bahawa Anwar menerima pengampunan yang tidak sah ataupun pengampunan Anwar salah, adakah di sini Mahathir sedang mempertikaikan satu keputusan yang sangat sensitif ini, dan adakah ini boleh membawa kepada saman ke atas Mahathir oleh Anwar Ibrahim? Kalaulah Mahathir dapat dibuktikan fitnah ataupun mengeluarkan fakta yang salah, mengeluarkan kenyataan yang tidak benar, dan menjatuhkan imej reputasi PMX dengan kenyataan ini, adakah Anwar Ibrahim boleh saja saman Tun Dr. Mahathir? Kalau Tun Mahathir disaman.
Kalau Anwar, let's say Anwar nak saman, tunduk ke Mahathir. Agak-agak berapa saman yang Mahathir akan kena oleh Anwar, dan apa jenis saman yang boleh Anwar Ibrahim hantar kepada Tun Mahathir. Jadi saudara-saudara, tak sangka dengan usia Mahathir yang sedemikian pun masih lagi aktif, masih lagi ada bentuk serangan terhadap Anwar Ibrahim. Tapi ramai dah cakap Mahathir ni dah kritikal, patut rehat saja di rumah. Jangan lagi aktif dalam politik. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?